Bahagian C ada 6 ataupun 5 perenggan. 3 perenggan isi, okey, 2 perenggan iaitu pengenalan dan penutup. Ataupun 4 perenggan isi dan 2 perenggan untuk Alif, pengenalan dan kita penutup. saya nak. Okey. Baik. Bezanya dengan ulasan, ulasan ada 3 Nanti main perenggan. saya. Okey. Ulasan ada Abang. 3 perenggan. Kenapa? Okey. Baik. Bagi tumpuan ya, ulasan ni sebenarnya kita membina karangan pendek. Okey. Tetapi kita perlu tuliskan perkara tu betul-betul orang kata apa? Straight to the point. Tak boleh banyak ayat dia. Sebab kita nak buat di antara 50 hingga 80 patah perkataan. Nampak ni? Okey. Ulasan mesti 50 hingga 80 patah perkataan. Tu kena tahu. Okey, kena ingat. Okey. Kalau karangan bahagian C, kita boleh buat lebih 80 hingga berapa? 120. Ya, betul Qayyim. Okey. Hingga 120 patah perkataan. Sebab itulah dia ada 6 atau 5 perenggan. Okey. Tapi ulasan kita mesti antara 50 hingga 80 je. Maknanya ayat tu tak boleh terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Kena betul-betul mengikut orang kata apa? Spesifikasi yang diminta. Okey. Kita tengok kat sini. Saya pun dah bagi semalam. Saya harap kamu belik-belik lah. Okey. Tajuk hari ini adalah berkaitan peraturan sekolah. Walaupun lama tak pergi sekolah. Okey. Cikgu harap awak masih lagi tak lupa. Apa peraturan sekolah yang sangat penting. Dekat sini dia ambil 3 je. Okey. Yang pertama, dia dah bagi kan. Ini dia bagi isi-isi penting ni. Okey. Datang sebelum sesi persekolahan bermula. Betul tak? Kalau sekolah, betul ke tak betul? Betul. Ya, okey. Waktu persekolahan, saya beritahu awak. Pukul berapa kita masuk sekolah? Sepatutnya. 7:20. Ya, 7.20. Okey, loceng dah berbunyi. Bukan 7.20 ni, baru kita masuk pagar sekolah. Okey? Jadi, kena sampai sebelum 7.20 pagi. Rindu kan nak ke sekolah kan? Tak apa. Okey, kita ingat-ingatkan kembali. Apa yang kita kena buat. Okey. Kemudian, kita tengok lagi. Nak panah dia, nampak nak panah dia ni. Mula-mula dia pergi ke sini ikut arah jam. Lepas tu dia turun ke bawah pula. Okey. Memakai uniform yang lengkap. Apa uniform sekolah? Ingat lagi ke? Apa uniform sekolah? Ingat-ingatkan balik. Apakah yang dimaksudkan uniform sekolah? Nak kena pakai apa tu? Pakai baju sekolah. Baju sekolah. Ya, baju sekolah tu macam mana? Baju sekolah seluar t-shirt. Seluar t-shirt? T-shirt dan seluar tu. Lepas tu pakai tie. Okey, untuk murid lelaki memakai t-shirt sekolah, kemudian memakai seluar panjang sekolah, okey, dan memakai tali leher. Okey? Kalau perempuan memakai baju kurung ataupun apa ni orang kata? Untuk non-muslim pakai pinafore apa ni bahasa Melayu dia. Okey, tak apalah. Baik. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang penting semasa di sekolah yang perlu kita ikuti? Apa dekat sini? Bacakan seorang. Ini isi penting yang dia bagi ni.
Apa lagi? Memberi tumpuan ketika guru mengajar. Memberi tumpuan ketika guru mengajar. Memberi tumpuan ketika guru Memberi tumpuan ketika. mengajar. Teruskan. Dia berhenti pula. Okey. Baik, memberi tumpuan ketika guru mengajar. Nampak? Bagi fokus ni tak kira lah dekat sekolah, dalam kelas online macam ni pun kena ada tumpuan. Tumpuannya adalah mendengar dan melihat. Tahap itu kemampuan kita kalau belajar online macam ni je. Dengar dan lihat. Okey? Kalau awak tak dengar, awak buat kerja lain, awak tengok dia, awak tak faham. Ataupun awak dengar tapi awak tak pandang pun apa bahan yang cikgu bagi pun sama awak tak faham. Nampak? Dua perkara tu kena berjalan seiring. Dengar dan lihat. Okey? Sebab itu je yang mampu kita buat kalau kelas online. Kalau dalam kelas yang sebenarnya, kita dengar, lihat dan kita boleh apa? Kita boleh terus macam-macam lagi awak buat. Awak boleh bergerak, okey, ke hadapan, bertanya guru, guru boleh panggil, awak boleh menulis kat depan, okey, lebih selesa. Itu belajar bersemuka. Tapi kalau online, dengar dan lihat, okey. Dan satu lagi boleh bertanya, okey. Tapi kelas online ni bermakna awak kena apa? Kena berusaha, kena bagikan usaha sepenuhnya atas diri awak sendiri. Tak ada orang yang boleh tolong awak sekarang. Cikgu duduk di tempat lain, kamu duduk di tempat lain. Jadi, cikgu menyerahkan segala-galanya kepada awak untuk bagi tumpuan, dengar, lihat dan tanya. Okey? Kalau awak tidur masa ni, pasang je kelas online pun tak guna juga. Okey? Jadi, sekarang ni tumpuan tu sangat penting. Kerana apabila tak ada tumpuan, maka rugilah pelajaran kita pada hari itu. Okey? Dia masukkan di dalam peraturan sekolah untuk menulis ulasan yang tajuk ni. Okey? Baik, kita lihat. Nampak? Dia kertas yang saya bagi ni nak membantu awak bagaimana untuk membuat ulasan. Ni semua ni dia tak bagi tau. Sebenar-benarnya dia bagi soalan yang ni je. Okey? Awak binalah ulasan sendiri kalau dalam kita punya peperiksaan. Okey? Oleh kerana sekarang ni UPSR dah tak ada. Bukan bermakna semua ni pun tak payah belajar. Tak. Okey? Kita tetap kena tahu ulasan tu macam mana. Cara nak buat ulasan macam mana. Cara nak buat karangan bagaimana. Pemahaman macam mana. Tata bahasa macam mana. Semuanya tetap kita kena belajar. Okey? Walaupun tidak ada lagi UPSR. Kenapa kena belajar? Kenapa kena tahu benda ni? Okey? Kerana apabila awak habis sekolah rendah dan awak melangkah ke sekolah menengah, benda ini juga awak akan belajar. Jadi awak boleh bayang tak kalau sekarang awak tak tahu dan malas nak ambil tahu, bila awak dah habis sekolah rendah, awak nak masuk sekolah menengah, awak tak tahu benda ni. Dan yang lebih orang kata kesannya, awak kena buat lebih lagi pada ni. Jadi awak akan rasa benda tu sangat susah. Jadi biarlah kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey? Bagi usaha, bagi tumpuan. Okey? Kita tengok kat sini. Yang pertama kan mungkin ada orang nak tanya saya, cikgu mulus ni apa? Okey. Mulus ni sebenarnya ini program, okey, untuk membantu murid-murid menjawab soalan ulasan. Okey? Dia banyak sebenarnya. Tapi saya tak bagi semuanya pada awak, okey, sebab benda ni melibatkan kertas yang tak ada dekat tangan awak. Okey? Kalau murid tu ada printer, senang lah kan dia boleh print. Yang tak ada printer ni nak print macam mana? Sebab itu saya kata tak perlu print semalam. Okey? Kecuali lah awak memang rajin, awak nak print juga untuk menyenangkan diri awak, silakan. Okey? Saya tak ada halangan. Sekarang ni saya tekankan untuk murid yang tak ada printer jadi tak perlu nak cari susah-susah ke kedai kedai pun tak buka kan. Jadi kamu lihat je apa yang saya tunjuk ni. Okey? Baik, dia suruh isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.
Frasa ni saya tanya awak. Apa itu frasa? Perkataan ke? Betul ke perkataan? Ada yang boleh beritahu? Tak ada. Ayat ke? Kata majmuk ke? Kata tunggal ke? Okey? Frasa ni merupakan perkataan yang lebih daripada satu. Boleh jadi 3, boleh jadi ayat pendek, okey? Yang memberikan makna kepada ulasan yang kita nak buat hari ni. Okey? Baik. Tak apa. Awak kalau dah lupa ulasan ni, awak kena tengok balik apa saya tunjuk ni je. Okey, tak payah pergi jauh-jauh. Yang penting, kita tengok balik apa yang saya paparkan ni. Tengok kat sini. Pendahuluan. Dia setengah murid, dia ingat, oh ni kena tulis ni pendahuluan ni. Tak perlu. Sebenarnya kalau kita lihat kat sini, okey, kita mulakan dengan perenggan pengenalan. Kalau dulu ulasan satu apa ni? Satu perenggan sahaja. Okey? Satu perenggan sahaja. Kemudian dia pecahkan jadi 3 perenggan. Okey? Pengenalan, isi dan penutup. Okey? Kalau kita tengok kat sini. Baik. Sebenarnya pendahuluan ni dia nak bagi tahu. Bukan dia suruh tulis pendahuluan ni ya. Nampak? Dia tulis ke tengah ni ya. Semua murid perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Nampak? Dia terus pergi berkaitan dengan tajuk. Nampak? Ulasan ni kita akan terus straight kepada tajuk kita. Sebab itu ada perkataan peraturan sekolah. Ada ni ya. Peraturan sekolah. Nampak? Okey. Yang ni saya buat beza sikit. Ni pendahuluan. Okey? Terus masuk. Kalau dekat sini dia bagi graf, dia terus pergi. Graf ini menunjukkan apa-apa-apa. Dekat sini dia tak bagi graf. Okey? Dia terus beritahu tajuk dia peraturan sekolah. Jadi dia terus kata, semua murid perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Mana datangnya idea ni? Awak kena pandai mempelbagaikan ayat tu. Okey? Peraturan sekolah. Peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Nampak? Dia besarkan ayat ni. Dia luaskan ayat ni. Siapa yang nak kena ikut peraturan tu? Semua murid lah. Okey? Bila kita tengok gambar rajah yang diberi ni, dia berkaitan dengan murid. Okey? Siapa yang nak kena mematuhi peraturan sekolah? Murid kan? Sebab itu semua murid. Nampak? Idea ni datang untuk kita tulis berdasarkan gambar dan ayat yang diberi. Kita tak boleh main hentam saja. Kita kena tengok apa yang diberi pada kita. Okey? Jadi kita boleh teka terus. Semua murid perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Idea satu. Ni tak perlu tulis ni. Okey? Ni dia nak kamu apa ni? Apa? Lepas ni nak tulis apa? Ni dia bagi idea. Lantaran itu. Apa maksud lantaran itu ni? Siapa boleh bagi tahu saya ni? Apa lantaran itu? Ini apa kita nak panggil? Penanda wacana. Ya, betul. Penanda wacana. Okey, dia bukan isi pun ni. Okey? Dia nak bagi sedap ayat tu je. Oleh demikian, lantaran itu. Nampak? Dia guna dekat sini lantaran itu. Kita perlu sampai ke sekolah. Apa? Gunakan maklumat yang diberi. Kita perlu sampai ke sekolah. Apa yang sesuai kat sini? Gunakan maklumat ni. Macam mana kita nak tulis ni? Kita nak salin ke? Kita perlu sampai ke sekolah datang sebelum sesi persekolahan bermula. Kita tak boleh jadi terlalu bendul sangat apabila nak menulis atau melengkapkan ulasan ni. Kita perlu sampai ke sekolah. Kita nak ambil dari mana? Sebelum. Teruskan.
Sebelum sesi persekolahan bermula. Ya. Takkan kita nak ambil daripada datang ni. Nampak pelik pula kat sini kan? Kita perlu sampai ke sekolah sebelum sesi persekolahan bermula. Logik tak tu? Betul tak ayat tu? Kena ingat kalau dia bagi tapak tu, dia bagi garisan tu panjang, bukan bermakna kita kena selagi ada garisan selagi itulah kita pergi tulis semuanya. Tak boleh macam tu. Okey? Kita kena faham kalau garisan tu diberi panjang bermakna mungkin tulisan awak besar. Okey, jadi awak tulislah tak muat sampai ke kanan ni awak sambung ke bawah. Itu maksud dia. Okey? Bila sekarang ni ini dibantu ulasan ni dibantu ni nak bagi awak faham macam mana nak buat. Okey? Kita perlu sampai ke sekolah sebelum sesi persekolahan bermula. Lepas tu nampak titik. Okey? Dia kita bagi isi dekat sini. Okey? Isi ni datang daripada mana? Idea ni daripada maklumat yang diberi. Okey. Saya tanya awak. Bila kita dah isi ni dia tanya pula. Contoh ataupun kesan. Kenapa kena sampai ke sekolah sebelum sesi persekolahan bermula? Sebab apa? Nampak dia bagi kat sini. Dia bagi kesan ni. Okey? Kesannya supaya jadi kita dapat bersedia lebih awal untuk ke tapak perhimpunan. Betul ke? Saya tanya awak. Cuba awak ingat-ingatkan balik. Awak pergi sekolah, ke mana awak nak pergi? Lepas sampai ke sekolah. Ada yang nak bagi tahu? Dia kalau tak faham apa? Kenapa? Bukan kenapa. Ke mana kita selepas kita sampai ke sekolah tu? Ke mana kita nak pergi? Ke kelas. Ke kelas terus. Okey, kalau hari Isnin tu kita sebenarnya akan pergi ke Tapak perhimpunan. ya, tapak perhimpunan. Okey, kita pergi ke kelas terus pada musim-musim COVID ni. Sebab apa? Sebab kita tak boleh berhimpun, tak boleh duduk ramai-ramai. Okey, sebab itu terus ke kelas. Jadi sebenarnya kita perlu berkumpul di tapak perhimpunan. Okey, kalau persekolahan biasa. Dia 2 tahun ni dia nampak macam tak berapa normal kita sekolah. Okey? Sebab kita ada pandemik yang melanda seluruh dunia. Kalau tak, biasanya kita akan berkumpul dekat Dewan. Okey? Jadi nampak dia bagi sebab dekat sini. Sebab apa? Yang pertama, bagaimana cara untuk mematuhi peraturan sekolah? Kita perlu sampai ke sekolah sebelum sesi persekolahan bermula. Datang mana benda ni? Datang daripada maklumat yang diberi dalam gambar. Bila kita dah tulis ni, kita minta pula dia punya contoh ataupun kesan. Kenapa kena sampai sebelum sesi persekolahan bermula? Nampak? Dia bagi dekat sini kesannya. Okey, sebabnya. Supaya kita dapat bersedia lebih awal untuk ke tapak perhimpunan. Nak buat apa sibuk-sibuk pergi tapak perhimpunan lebih awal? Supaya kita dapat, itu sebenarnya memupuk disiplin kita panggil. Okey? Kamu bersedia lebih awal, kamu tunggu di tapak perhimpunan, guru akan datang, okey? Kamu akan berdiri baca doa sebelum masuk ke kelas. Kalau ada pengumuman, cikgu akan bagi tahu terus masa tu. Jadi siapa yang datang sekolah lambat, dia tak nampak benda ni. Kenapa? Persediaan awal dia tak nampak. Sebab itu, waktu loceng dah berbunyi, kita akan nampak ramai berderet-deret, berlari-lari nak pergi tapak perhimpunan. Dia dah lambat, dia pun jalan kaki dah macam dah macam berlari dah. Okey? Sebabnya jadi kita dapat bersedia lebih awal untuk ke tapak perhimpunan. Nampak? Itu adalah sebabnya. Okey? Okey, dia tak bagi contoh kat sini tapi dia bagi sebab. Okey? Dapat tak apa saya beritahu ni? Boleh faham tak? Siapa tak faham kena tanya. Tanya sekarang pun tak apa. Buat ulasan memang kena mencuba jaya. Okey? Okey. Okey.
Tak ada yang nak tanya. Saya anggap kamu faham. Okay. Baik. Idea yang kedua. Nampak? Dia dah masuk perenggan yang seterusnya. Nampak? Yang warna hitam ni dalam kurungan ni kita tak tulis ya. Jangan tulis. Yang hitam ini dia nak tunjuk kepada awak. Pendahuluan macam mana. Kemudian selepas tulis tu sebab apa kita masukkan isi tu. Yang ini dia tak diberi ya. Kita dapat bersedia lebih awal untuk ke tapak himpunan tu tak diberi dalam maklumat. Kita kena fikir sendiri. Datang awal kat sekolah nak buat apa ya? Sebab supaya dapat bersedia lebih awal untuk ke tapak perhimpunan. Ada idea yang lain selain ni? Ada? Ada yang nak memberi idea? Tak ada. Okey? Tak boleh nak fikir. Ini dia yang terfikir. Tak apa. Okey? Baik. Yang kedua. Kita juga mesti memakai apa ni? Uniform lengkap. Memakai uniform lengkap. Uniform apa? Kena kembangkan sedikit maklumat ni. Kita juga mesti memakai Uniform lengkap Sekolah. seperti uniform apa? Uniform apa? uniform sekolah yang lengkap seperti baju putih, seluar biru tua dan bertali leher. Okey. Sabar dulu kau. Tengok ni. Uniform sekolah yang lengkap. Okey. Bila kita masukkan idea kita berdasarkan maklumat tu, okey, kita dapat macam ni. Titik ni nampak titik. Jadi stop dekat situ. Okey. Kita juga mesti memakai uniform sekolah yang lengkap. Kemudian apa kita nak masukkan? Contohnya Baju putih, seluar biru tua dan bertali leher. iya. Nampak? Contohnya baju putih, seluar biru tua dan bertali leher. Okey? Nampak? Dekat sini kita dah masukkan uniform sekolah yang lengkap. Apa ya contohnya? Inilah kita masukkan sedikit. Ingat pesan saya, ulasan tak boleh terlalu panjang. Kita kena ingat selalu. Mesti antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey? Memang kalau murid perempuan akan tanya, saya tak pakai ni seluar biru tua, saya pakai baju kurung. Takkan saya nak tulis benda yang sama? Kalau murid perempuan, awak nak tukar kat sini pun boleh. Contohnya, baju kurung putih, okey, kain biru tua dan bertudung. Dan tudung putih dan bertudung putih. Boleh. Okey? Sebab yang tukang cerita yang buat ulasan ni adalah murid perempuan. Masih lagi menepati soalan. Okey? Jangan pula buat kata kena pakai skirt biru tua ataupun memakai vest. Benda-benda yang macam tu tak semua orang pakai. Okey? Bermakna yang pakai tu mungkin pengawas sahaja. Kan? Kita ambil yang umum. Kalau umum ni benda apa yang orang pakai pergi sekolah memang confirm orang pakai. Dah pastilah baju putih, seluar biru tua dan bertali leher. Ada ke orang lain yang pakai seluar pendek? Tak. Okey. Tu zaman dulu. Baik. Selesai perenggan yang kedua. Okey. Kalau dekat sini kita nampak ni idea 2, idea 3 dia pecah-pecahkan. Sebenarnya kita kena gabung je. Okey. Kita perlu gabung sahaja. Okey. Baik. Jangan kamu ikut. Ni perenggan kedua, ni perenggan ketiga, ni perenggan keempat. Tak. Okey, kita boleh gabung. Kalau saya kata gabung tu maknanya jangan buat perenggan lah. Kan? Untuk isi ni. Tak perlu. Okey, jadikan dia satu je. Okey. Baik. Kemudian kita tengok kat sini. Di dalam kelas pula, datang mana perkataan ataupun frasa ni di dalam kelas pula. Kita kena fikirkan sendiri. Dia tak bagi dekat sini, dia bagi isi penting je. Selain itu, kita perlu memberikan, boleh. Tapi dekat sini dia bagi di dalam kelas pula, kita perlu memberikan apa? Tumpuan ketika guru mengajar. Memberikan tumpuan
ketika guru mengajar. Okey? Nampak? Saya ajar ni maknanya awak kena perlahan serap apa saya bagi ni. Nak buat ulasan ni. Ulasan tak boleh terlalu merepek. Kena betul-betul straight kepada isinya. Okey. Kenapa pula nak bagi tumpuan ketika guru mengajar? Kita kena fikir sebabnya kenapa. Okey. Sebab apa kena bagi tumpuan? Apa ditulis kat sini? Elakkan berbual dengan rakan kerana boleh menghilangkan tumpuan ketika pembelajaran pada waktu tersebut. Okey. Dia beritahu kat sini, elakkan berbual dengan rakan kerana boleh menghilangkan tumpuan ketika pembelajaran pada waktu tersebut. Okey. Dia punya kata kunci dia, elakkan berbual dengan rakan. Okey. Elakkan berbual dengan rakan. Sebab apa? Boleh menghilangkan tumpuan. Boleh menghilangkan tumpuan ketika pembelajaran. Nampak? Ini kita fikirkan sebab kenapa kita kena bagi tumpuan ketika guru mengajar. Awak boleh masukkan benda lain sebenarnya. Okey? Di dalam kelas pula ataupun selain itu kita perlu memberikan tumpuan ketika guru mengajar. Ini kerana mengelakkan kita hilang tumpuan ketika pembelajaran pada masa tersebut. Boleh? Okey? Itu kesannya ataupun sebab awak kata. Kalau tak bagi tumpuan nanti tak fokus kita belajar. Boleh dijadikan ayat dekat sini. Boleh ditukarkan. Selagi benda tu sesuai, okey, berkaitan dengan isi yang diberi, kita boleh masukkan dekat sini. Okey, dia bagi kat sini ni bagi contoh. Idea apa kita nak tulis. Okey? Baik. Nampak? Bila dah tiga-tiga isi ni kita dah pakai, okey? Jadi kita punya isi dah lengkap. Kita tak perlu lagi nak masuk macam-macam lagi. Kita terus pergi ke bahagian penutup. Okey? Kita nak tulis apa penutup? Mesti berbalik semula kepada peraturan sekolah ni. Maksudnya apa? Kesimpulan kita. Ini sebenarnya kesimpulan. Kesimpulan pun tak ada dalam ni. Kita tak boleh nak tulis apa yang dekat sini kita nak salin semula. Tak boleh. Ulasan bukan macam tu. Okey? Ulasan ni bila dah sampai ke penutup, aku nak tulis apa apa agaknya? Fikir balik berkaitan dengan peraturan sekolah. Maksudnya kita kena menjadi orang yang mematuhi peraturan sekolah. Sebab apa? Sebab apa? Supaya kita jadi orang yang berdisiplin. Betul? Betul tak? Orang yang mematuhi peraturan sekolah adalah orang yang berdisiplin. Betul ke salah? Saya tanya awak. Betul. Ya, betul. Sebab itu orang yang tak mematuhi peraturan sekolah, dia tak akan jadi orang yang berdisiplin. Sebab apa? Sebab datang sekolah pun lambat, kerja tak siap, bising dalam kelas, tak dengar arahan guru, tak bagi kerjasama dengan rakan-rakan. Nampak? Itu sebabnya kita tak akan jadi orang yang berdisiplin. Dekat sini dia tak tulis disiplin, tapi dia fokus kepada menghargai waktu. Okey, kita perlu menghargai waktu di sekolah untuk berjaya dalam pelajaran. Yang ini nampaknya terlalu tinggi. Nampak kebat dia tulis kat sini. Maksudnya apa? Ayat ni awak kena fikir orang kata di sebalik semua benda ni dibuat. Okey? Di sebalik ni. Maksudnya dah patuhi peraturan sekolah ni apa kesannya kepada pelajaran? Menjadi orang yang berdisiplin. Boleh? Okey? Kesimpulannya, kita perlu menghargai waktu di sekolah untuk berjaya dalam pelajaran. Boleh? Kesimpulannya, peraturan sekolah dapat mendidik kita menjadi orang yang berdisiplin. Boleh? Nampak?
Saya buat ayat yang lain daripada tu. Maksudnya kita boleh pakai macam-macam asalkan berkaitan dengan tajuk peraturan sekolah. Nampak kesimpulannya? Dekat sini nampak dia masukkan peribahasa pula. Okey, ataupun slogan. Kejayaan dapat dicapai dengan usaha, bukan sekadar angan-angan mat jenin. Tinggi tu. Kalau kamu sendiri tak tahu benda ni, kamu tak boleh nak tulis. Okey? Tapi dia bagi dekat sini. Kenapa? Kenapa dia bagi macam ni? Okey? Sebab apabila kamu berjaya memasukkan peribahasa atau slogan, okey, contoh macam ni, markahnya dapat banyak. Nampak? Semakin sedap karangan kita, semakin tinggi markah yang kita akan dapat. Asalkan masih lagi berkaitan dengan isi yang diberi. Dia tak menyimpang. Okey? Jadi untuk penutup, nak tulis macam mana? Masukkanlah kesimpulannya. Apa? Bagi saya satu ayat yang berkaitan dengan peraturan sekolah. Kesimpulannya awak fikirkan. Boleh cuba seorang saya bagi. Dekat sini dia dah bagi. Tapi saya nak tunjuk pada awak. Kita boleh buat ayat yang lain. Asalkan berkaitan dengan peraturan sekolah ni. Kesimpulannya. Ada yang nak cuba? Mak Jenin tu nama orang. Siapa tengok cerita Upin dengan Ipin, movie tu, Siamang the movie kot. Cikgu rasa. Mak Jenin tu nama seorang pemuda yang suka berangan. Tahu? Belum jadi lagi dah berangan. Belum apa-apa lagi dah berangan. Usahanya tak ada. Jadi sebab itu dia kata kat sini angan-angan Mak Jenin. Okey? Jadi jangan jadi sekadar angan-angan mak jenin. Ini adalah peribahasa ya. Kejayaan dapat dicapai dengan usaha, bukan sekadar angan-angan mak jenin. Baik, ini adalah gabungan. Kejayaan dapat dicapai dengan usaha, bukan sekadar angan-angan mak jenin. Gabungan ayat dan peribahasa. Okey? Kalau slogan macam mana? Usaha tangga kejayaan. Itu adalah slogan. Okey? Bersatu kita teguh. Okey, kalau peribahasa dia macam ni lah. Panjang. Okey? Peribahasa tu bukan kita cipta sendiri, tak. Kita memang kena cari. Dah ada dah. Kalau dalam bahasa Melayu dah ada. Sebenarnya saya bagi tahu awak, siapa yang dah hebat buat karangan, jangan lupa masukkan peribahasa. Okey? Sangatlah bagus. Okey, ayatnya akan jadi lebih sedap. Okey? Tapi sekarang untuk permulaan ni tak apa. Kita kena buat apa yang kita mampu dulu. Sebab nak memahamkan benda ni ambil masa. Okey, tak ada yang nak bagi tahu saya tadi apa pun. Okey? Kesimpulannya, mematuhi peraturan sekolah dapat mendidik kita. Kesimpulannya, kita akan menjadi lebih berdisiplin apabila dapat mematuhi peraturan sekolah. Titik. Boleh. Boleh buat macam tu. Okey? Asalkan awak faham apa yang awak buat. Baik. Jelas tak apa yang saya terangkan ni? Jelas. Okey. Dah tahu apa yang kamu nak kena tulis? Tahu. Betul ya? Tahu. Ingat pesanan saya. Siapa yang sebut tu? Ada yang tak tahu ke? Saya. Tak tahu? Saya siapa? Tahu. Ya, Koyim. Koyim tahu tak? Nak buat macam mana sekarang ni? Faham. Alhamdulillah. Tak faham. Okey. Baik. Sekarang kamu kena tulis ulasan. Benda ni yang kamu kena tulis. Yang saya bagi ni kamu kena tulis. Okey? Tapi cara kamu nak menulis macam mana? Perlu ke salin pendahuluan ni? Tak. Okey, jangan pergi salin pula ejaan pendahuluan ni, tak perlu. Ini yang diberi ni. Nampak? Semua murid perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Titik. Okey? Kemudian, dia dah bagi 3 maklumat ni. Nampak?
Jadi kamu boleh masukkan lantaran itu ni masuk dekat isi. Okey? Sebab ini kita nak letak dekat isi. Lantaran itu kita perlu sampai ke sekolah sebelum sesi persekolahan bermula. Titik. Nampak? Datang mana ni? Ni maklumat. Kita kena kembangkan maklumat ni jadi ayat yang betul. Okey? Jadi kita dapat bersedia lebih awal untuk ke tapak perhimpunan. Titik. Itu sebabnya suruh datang awal. Nampak? Kita bagi isi ni dan kita bagi sebab kepada isi yang kita tulis. Okey? Selain itu, kita juga mesti memakai uniform sekolah yang lengkap. Titik. Contohnya, baju putih, seluar biru tua dan bertali leher. Titik. Dah lengkap. 2 isi bersama apa orang kata? Sebabnya. Kalau kata memakai uniform sekolah yang lengkap, ceritalah contohnya apa. Nampak? Okey? Di dalam kelas pula, kita perlu memberikan tumpuan ketika guru mengajar. Titik. Sebab apa bagi tumpuan? Kita masukkan sebabnya kat sini. Elakkan berbual dengan rakan kerana boleh menghilangkan tumpuan ketika pembelajaran pada waktu tersebut. Nampak? Itu sebabnya. Maksudnya dekat sini buat satu isi, masukkan sebabnya. Ataupun buat satu isi, masukkan contohnya. Nampak? Itulah ulasan. Okey? Dah siap 3 maklumat yang diberi. Dah beres. Kemudian terus pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, kita perlu menghargai waktu di sekolah untuk berjaya dalam pelajaran. Ini kejayaan dapat dicapai dengan usaha, bukan sekadar angan-angan Mak Jeremy. Ini adalah tambahan. Okey? Nampak? Kebat. Tambahan untuk jadikan ayat lebih sedap. Kalau isi pun boleh, tak isi pun tak apa. Okey? Tapi kat sini dia isi. Nak bagi ayat ni sedap. Okey? Sekarang kita membilang. Berapa patah perkataan yang kita dah tulis? 1, 2, mula daripada semua murid ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Buanglah mana-mana yang tak penting. Okey? 82. Jadi dekat tepi sini, tulislah. Buang mana-mana yang tak penting. Janji maksimanya 80. Nampak? Nampak saya tulis sebelah kanan. Okey? Kalau buat karangan pun, kita tulis di sebelah kanan juga. Berapa patah perkataan? Okey. Boleh faham tak sekarang? Dah. Koyim boleh faham, Koyim? Boleh cikgu. Faham, cikgu. Alhamdulillah. Jadi Dah cikgu ni nampak kena apa tulis dia kan? buat. Yang Ya. cikgu tulis sama ni. Yang saya bagi ni kamu tulis. Okey? Tapi cikgu tak Tulis. payah tuliskan yang ID 1 ataupun Tak lantaran. perlu. Tak perlu. Ni macam ni, tak perlu. Ini dia nak bagi tahu je. Ni contoh kesan ni, tak perlu. Okey? Ada Danish, Daniel, Ashraf Daniel tak dalam ni? Tak ada. Tak ada. Dah keluar. Okey? Kena beritahu dia nanti Kang. Okey? Mula dah dia pergi tulis salin semua. Okey? Baik. Arahan ni mulus ni tak perlu tulis. Isi tempat kosong pun tak perlu. Okey, terus tulis tajuk ni adalah peraturan sekolah.
Okey. Tapi arahannya ni nampak? Tulis ulasan tentang peraturan sekolah dalam bentuk perenggan. Ni kena salin lah. Saya bulatkan ni. Okey. Ni kena tulis. Okey. Arahan ni kena tulis, kemudian terus buat ulasan. Okey, dan jangan lupa tuliskan berapa patah perkataan di bawah sebelah kanan. Dekat mana kita nak pakai? Dekat mana kita nak tulis benda ni? Okey. Kita kena tulis dekat dalam buku bahagian B. Ya, buku kuning. Bahagian B. Ingat ke tidak buku kuning? Ingat. Siapa yang tak ada buku bahagian B tu, gunalah bahagian C. Tak ada juga, carilah bahagian A. Tak ada semua buku kuning, gunakan buku pemahaman. Coklat. Kalau tak ada sangat lah. Buku pemahaman coklat. Pemahaman. Kalau semua buku tak ada, Masya Allah lah. Pelik juga kan, buku boleh hilang. Okey. Janganlah sampai tahap macam tu. Okey. Tulis. Okey, tulis kemas-kemas, tulisan kemas-kemas, jangan tulis ikut suka hati. Huruf besar dekat sini jadi huruf kecil dekat awak. Tak, jangan. Okey, lepas titik huruf besar. Tulis dengan betul. Okey? Baik. Boleh faham semua? Boleh. Alhamdulillah. Jadi saya tinggalkan latihan ni dengan awak. Awak buat. Okey, dan jangan lupa awak postkan ke dalam grup kita. Okey? Baik, saya berhenti sehingga di sini sahaja. Terima kasih untuk kelas hari ini. Okey, boleh mula menulis, ambillah masa kamu. Yang penting kehadiran mesti isi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Dadah. Siapa tadi? Siapa nak tanya tadi? Boleh tanya. Apa dia? Saya dengar macam ada orang tanya. Usyairi ke tanya tadi? Dah hilang dah. Tak ada kuis hari ni. Okey, sebab kita buat ulasan. Kalau saya masukkan kuis lagi panjang lagi. Baik, cikgu. Okey, bye semua.